Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey. So, untuk hari ini kita akan bincangkan tentang satu topik yang sangat penting, iaitu mengenai kedatangan kuasa barat. Dan topik ini kamu belajar bagi sesiapa tingkatan 3. Kamu belajar ini pada bab yang pertama, kedatangan kuasa barat ke negara kita. Jadi pada bab yang pertama inilah kamu belajar mengenai bagaimana di awal-awal kedatangan penjajahan, bagaimana mereka datang. Okey, so itu adalah pada bab yang pertama. Dan dalam bab yang pertama ini, untuk video kali ini saya akan sentuh satu topik mengenai strategi penjajahan. Apa itu contoh strategi penjajahan? Lepas ini saya akan terangkan. Okey, so seperti anda semua tahu, seperti korang semua tahu, negara kita bukan sahaja dijajah oleh satu negara. Okey, negara kita pernah dijajah oleh macam-macam negara. Okey, contoh kita ada negara apa? Kita ada Portugis. Contoh. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada Belanda. Kita ada British. Kita ada Jepun. Dan sebagainya. Okey, jadi banyak negara yang pernah menjajah negara kita ni. Okey, dan mereka ini bila mereka menjajah negara kita, mereka menggunakan pelbagai cara. Okey, dan cara-cara yang mereka pakai inilah yang kita gelar sebagai strategi penjajahan. Bagaimana mereka nak mendapatkan sebuah negara tanah Melayu ni? Ada cara-cara yang mereka kena ikut. Mereka kena rancang awal, kena planning awal dekat negara mereka tu, baru mereka boleh datang ke negara kita. Kalau tak planning, susah untuk mereka menjajah negara kita. Dan kalau kamu tengok mengikut sejarah sebelum ini, disebabkan negara kita telah dijajah, itu bermaksud bahawa strategi-strategi yang mereka telah gunakan berjaya. Okey. So, apa bentuk strategi yang mereka gunakan untuk menjajah negara kita? Saya akan terangkan sekarang lah. Okey. So, kalau kau tengok kat situ, ini dia strategi penjajahan. Okey, sebenarnya penjajah ni dia ada banyak cara tau sebenarnya. Banyak cara digunakan untuk dia menjajah negara kita. Okey, terlalu banyak cara. Okey, tetapi yang saya akan terangkan ini adalah mengenai strategi yang lazim digunakan. Yang lazim digunakan dan yang menjadi favorite. Yang menjadi favorite kepada penjajah. Apa contoh-contoh strategi ataupun cara yang digunakan oleh penjajah untuk menjajah negara kita? Okey, yang pertama, kalau kita tengok dalam slide saya tu, menggunakan serangan fizikal. Apa ini serangan fizikal? Lepas ini saya akan terangkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, mereka menggunakan cara tipu helah. Macam mana pula cara tipu helah ni boleh menjajah? Lepas ini saya akan terangkan. Okey? Yang ketiga, kita cara pakatan. Apa itu pakatan? Pakat berpakat. Lepas ini saya akan terangkan. Okey, saya list down dulu supaya kamu tengok secara keseluruhan. Lepas ini saya akan go through one by one. Okey, dapat dekat situ ya. Okey, yang ketiga, yes, kita ada perjanjian. Nak berjanji-janji pula ni. Apa ni, temu janji ke? Okey. So, lepas ini saya akan terangkan mengenai cara perjanjian. Yang kelima, kita ada manipulasi ataupun dalam bahasa Englishnya, English speaking, okey, manipulation. Gitu. Ataupun manipulasi. Lepas ini saya akan terangkan apa maksud manipulasi dan apa bukti-bukti peristiwa yang penjajah ini menggunakan cara manipulasi. Okey. Yang ketiga, kita cara ugutan. Macam ni, guna pisau ke? Dia ugut guna pisau ke? Lepas ini saya akan terangkan. Ada yang kena bunuh ke? Macam cerita seram lah kan. Tiba-tiba nak mengugut pula ni. Yang ketiga, kita ada pajakan. Ini adalah ini cara yang ketujuh lah. Okey, tapi sebenarnya penjajah menjajah menggunakan cara yang berbeza. Okey, lepas ini saya akan terangkan mengenai apa cara-cara yang digunakan. Contoh, British menggunakan cara apa? Jepun menggunakan cara apa? Portugis menggunakan cara apa? Okey. So, jangan lupa lepas ini, okey, dalam slide yang seterusnya. Okey, korang dah tengok tadi saya terangkan 7 kan? Saya list down 7 cara yang digunakan oleh penjajah untuk menjajah negara kita. Tapi korang kena tahu, penjajah dia tak gunakan 7 cara ni saja. No. Banyak lagi cara lain yang mereka gunakan.
Kamu ingat senang ke nak mendapatkan tanah Melayu ni kalau guna 7 cara ni saja? Tidak. Banyak lagi cara. Okey, semua cara kalau boleh kan, penjajah ni dia nak guna semua cara. Okey, yang pasti aku nak dapatkan tanah Melayu. Kalau tak dapat aku geram. Lebih kurang macam itulah. Okey, tapi apa yang penting ni adalah ini adalah antara cara yang paling lazim digunakan. Maksudnya dalam dia mendapatkan tanah-tanah jajahan dekat negara kita ni, kebanyakan dia menggunakan 7 cara ini. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama kamu tengok dekat situ, kita ada serangan fizikal. Apa itu serangan fizikal? Serangan fizikal itu adalah strategi berperang menggunakan senjata dan juga tentera. Ini adalah strategi di mana penjajah akan mendapatkan satu tanah jajahan itu dengan cara tembak, perang. Okey, pakai pistol, banzai. Gitu, okey, cara dia. Over pula, okey. So, itu adalah cara yang pertama, menggunakan strategi berperang. Okey, dan lazimnya kalau muat tu strategi serangan fizikal ini adalah antara strategi yang paling akhir digunakan. Dalam banyak-banyak strategi ni kan, okey, dalam penjajah dia nak merancang strategi dia, kalau boleh dia nak menjadikan strategi peperangan ini adalah cara yang terakhir. Kenapa cara yang terakhir? Kenapa tak gunakan cara yang pertama? Kenapa kalau nak berperang yang terakhir? Ada sebab dia. Sebab apa? Penjajah ni kalau dia nak menjajah, dia kena fikir kebaikan terhadap pihak mereka. Sebab apa? Sebab serangan fizikal atau peperangan ini banyak memberi kesan buruk bukan saja kepada negara yang dijajah, tetapi kepada penjajah sendiri. Apa kesan dia kepada penjajah? Penjajah yang berperang, mestilah mereka yang dapat kebaikan dia. Kita orang yang kena perang, kita orang yang kena serang, ini yang dapat keburukan. Sebenarnya tidak. Kedua-dua pihak pun dapat keburukan. Contohnya kau tengok strategi ini banyak memberi kerugian kepada penjajah. Macam mana bentuk kerugiannya? Kamu bayang satu peristiwa. Ada peperangan. Okey, contohnya British berperang dengan Kesultanan Melayu Melaka. Contoh. Okey, tak naklah Portugis dengan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi Portugis sediakan askar dia 50,000. Okey, Kesultanan Melayu Melaka ada askar 20,000 je, contoh. Okey, lepas tu ada senapang, lepas tu kita ada keris, pedang. Jadi mereka berdatang dengan kapal-kapal dia, perang, ditembak situ. Akhirnya Portugis menang. Jadi baguslah Portugis menang. Tapi sebenarnya kalau kamu nak tahu, kamu tengok, walaupun Portugis menang, Portugis telah mengalami banyak kerugian. Kerugian dari segi apa? Contohnya kerugian dari segi peluru habis, nak kena beli peluru baru, tentera yang mati, tentera yang cedera, kapal yang rosak dan sebagainya. Tentera yang sakit, yang cedera kena rawat. Jadi semua benda ini Portugal kena guna duit, okey, untuk perbaiki semua benda ni. Jadi dah merugikan Portugal ataupun Portugis. Nampak tak? Walaupun ianya merupakan satu strategi yang senang untuk mendapatkan tanah jajahan, tetapi ianya merugikan. Sebab apa? Sebab ia merugikan orang yang dijajah dan ianya turut merugikan negara yang menjajah. Sebab itu saya katakan serangan fizikal adalah cara yang terakhir yang selalu digunakan oleh penjajah. Itu cara yang pertama ataupun strategi yang pertama. Okey, strategi yang kedua kita ada strategi sekejap ya. Tengok situ, strategi yang kedua kita ada tipu helah. Tipu helah. Gitu. Okey, tipu helah. Apa ini tipu helah? Okey, ianya adalah memperdayakan tokoh-tokoh tempatan seperti pembesar dan juga sultan. Pegawai penjajah ini datang, okey, mereka banyak melakukan cara tipu helah. Okey, bagaimana cara tipu helah digunakan? Dia menjanjikan bantuan. Dia kata kepada orang ini, pembesar ni, jangan risau, kita orang akan tolong, kita orang akan buat benda ni, kita orang akan buat benda tu. Tapi di akhir nanti dia tak buat pun. Nampak tak? Maksudnya dia menggunakan tipu helah. Dia kata dia nak tolong orang-orang dekat tanah Melayu, tapi sebenarnya mereka tak tolong. Itu adalah tipu helah. Okey, dan lazimnya negara-negara penjajah yang menggunakan kaedah tipu helah ni adalah seperti Belanda dan juga British. Okey. Dan antara peristiwa yang paling
orang kata yang kamu akan belajar nanti, okey, dalam tingkatan 3 nanti adalah mengenai bagaimana peristiwa Pulau Pinang dijajah. Bagaimana Pulau Pinang dijajah? Ada seorang tokoh bernama Francis Light, seorang pegawai British, di mana pegawai British ini telah menipu Sultan Kedah, sehingga Sultan Kedah ni terpedaya sehingga dia terpaksa melepaskan Pulau Pinang kepada Francis Light, okey, iaitu pegawai British ni, okey, kepada Francis Light. Nampak tak bagaimana bijaknya pegawai-pegawai British ni? Dia mampu menipu Sultan Kedah sehingga kan Pulau Pinang yang merupakan satu daerah kecil dalam negeri Kedah dahulu, pada hari ini kita tengok Pulau Pinang merupakan satu negeri yang asing. Nampak tak? Itu adalah bagaimana kesan, okey, yang berlaku akibat strategi tipu helah ini. Okey, tak apa, nanti mengenai peristiwa Francis Light Sultan Kedah, korang akan belajar pada bab yang kedua nanti bila kita belajar tentang negeri-negeri Selat. Apa itu negeri-negeri Selat? Jangan lupa video saya yang akan datang nanti. Okey, so itu cara yang kedua, tipu helah. Okey, cara yang ketiga ataupun strategi yang ketiga adalah menggunakan pakatan. Kalau tengok gambar dekat situ, ada gambar bendera apa itu? Bendera British dan juga Belanda. Apa kaitan British dengan Belanda ni? Ada kaitan ke dua-dua ni? Ada kaitan dia. Okey, apa itu pakatan? Pakatan merupakan satu strategi di mana dua pihak bersatu dalam satu kerjasama untuk mendapatkan matlamat yang sama. Maksudnya bila dua negara penjajah atau dua negara mereka nak dapatkan satu benda yang sama, jadi mereka mengadakan pakatan. Okey, apa kata kita dua geng untuk kita dapatkan benda ni? Okey, itu maksud pakatan. Maksudnya kerjasama. Okey. Contoh kerjasama ini, matlamat yang selalu lazimnya yang diinginkan adalah berkaitan dengan ekonomi dan juga ketenteraan. Okey. Contoh peristiwa pakatan yang paling besar pernah berlaku dalam sejarah di negara kita adalah Pakatan Inggeris Belanda. Apa ini Pakatan Inggeris Belanda? Okey, Pakatan Inggeris Belanda adalah satu pakatan yang yang wujud, okey, ketika peristiwa penjajahan, peristiwa pembentukan negeri-negeri Selat. Ini pun kamu belajar pada bab yang kedua. Okey, bagaimana negara kita dahulu, okey, iaitu tanah Melayu pernah menjadi rebutan. Rebutan kepada siapa? Rebutan kepada dua hero Malaya. Dua Malaya kononnya, iaitu kepada dua penjajah, iaitu Belanda dan juga British. Kedua-duanya nakkan tanah Melayu. Okey, umpama macam dalam cerita tiga segi lah, ada dua lelaki nak satu perempuan. Gitu. Okey, so ada dua lelaki nak satu perempuan, British dan juga Belanda. Okey, jadi tapi mereka tidak bergaduh. Okey, mereka melakukan apa? Mula-mula mereka bergaduh, tetapi nanti mereka akan melakukan pakatan, di mana mereka bersetuju nanti mereka membahagikan alam Melayu kepada dua bahagian, iaitu yang kita kenali pada hari ini. Okey, kalau kau dengar dahulu, kalau kau belajar dalam tingkatan 2 mengenai alam Melayu ni besar tau, termasuk Indonesia, termasuk Malaysia. Malaysia dan Indonesia itu dalam satu, orang kata satu negara yang sama, satu wilayah yang sama. Okey, kita gelar sebagai alam Melayu. Tapi bila sampai zaman British, zaman Belanda, sebabkan mereka nakkan alam Melayu ni, jadi mereka bergaduh awal-awal. Lepas tu bila mereka cakap tak guna kita gaduh, apa kata kita bahagikan. Sebab itulah di mana Inggeris dengan Belanda ini mereka join, buat pakatan. Lepas tu mereka kata daripada kita bergaduh, baik kita share. Macam mana kita nak share? Kita bahagikanlah. Kita bahagikan alam Melayu kepada dua bahagian. Bahagian Indonesia Belanda pegang. Bahagian tanah Melayu British pegang. Nampak tak bagaimana dia membahagikan? Kita kata sharing is caring. Engkau ambil sikit, aku ambil sikit. Untuk orang kata mengelakkan pergaduhan yang lebih besar. Okey, tak apa, benda ini ataupun peristiwa ini korang akan belajar dalam bab yang kedua bila kita belajar tentang perang Napoleon, negeri-negeri Selat dan juga bagaimana pembentukan negeri-negeri Selat nanti. Okey, tapi itu saya nak beritahukan bagaimana core ataupun pakatan ini boleh berlaku. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah menggunakan cara perjanjian. Yes, kamu tahu tak, perjanjian ini adalah satu cara yang paling favorite.
Kenapa saya kata sebagai favorite? Apa sebelum saya ceritakan kenapa perjanjian merupakan strategi favorite British atau favorite penjajah, tengok dulu apa itu maksud perjanjian. Perjanjian merupakan satu dokumen rasmi yang digunakan oleh penjajah untuk menguatkan kuasa mereka di tanah jajahan. Bagaimana satu kertas dokumen boleh menguatkan kuasa penjajah ni dekat sesebuah tanah jajahan? Okey, disebabkan perjanjian ini umpama bukti kekuasaan. Okey, kenapa saya kata bukti kekuasaan? Okey, saya bagi satu peristiwa. Okey, contoh. Okey, kalau kamu tengok zaman sekarang ni, kalau kita nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, kita mesti akan ada dokumen kan, ada surat perjanjian, dokumen ini, dokumen itu. Kenapa kita kena ada perjanjian-perjanjian ini? Kenapa kita tak boleh beli kereta atau beli rumah macam kita beli makanan, kita beli barang dekat kedai runcit? Okey, kenapa kita kena beli menggunakan surat? Kenapa kena ada perjanjian? Sebab apa? Sebab perjanjian ini penting. Sebab barang yang kita beli itu atau urusan yang kita buat itu adalah urusan yang orang kata urusan yang penting. Bayangkan kamu beli kereta harga contoh 40,000. Okey, harga kereta 40,000. Okey, bayangkan kalau kamu beli kereta 40,000 dan kamu ikut cara bagaimana kita beli barang kat kedai. Okey pakcik, saya nak beli kereta Myvi 40,000. Keluar duit 40,000. Okey, bagi kat pakcik tu pun bagi kunci kereta kat kita. Tidak, kamu tidak beli kereta macam tu. Kamu kena ada surat, kena ada ejen, kena ada dokumen ini, sign dokumen itu, sign dokumen ini. Sebab apa? Sebab ini merupakan bukti. Okey, dokumen atau perjanjian ini merupakan bukti kepada kereta itu dah menjadi milik kamu. Sebab apa? Okey, sebab apa pentingnya perjanjian ini sebagai bukti? Okey, sebab bayangkan kalau contoh kamu dah beli kereta. Kalau beli kereta, dah bawa tiba-tiba ada orang datang. Beberapa orang datang, saya nak tarik kereta ni lah. Sebab kereta ni bukan milik awak. Lepas tu kamu macam, ni kereta ni milik saya. Lepas tu cakap, apa bukti mengatakan kereta ni milik awak? Dia pun tanya, kita pun macam, saya dah beli kat pakcik tu. Pakcik mana? Tengok jumpa pakcik tu dah tak ada. Jadi macam mana kamu nak buktikan bahawa kereta itu milik kamu? Kamu tak ada apa-apa surat. Okey, kamu tak ada apa-apa, orang kata dokumen apa-apa. Nampak tak? Jadi kereta tu boleh ditarik balik sebab kamu tak ada bukti. Sebab itulah analogi yang saya cakap ini, peristiwa beli kereta ini ada kaitan dengan perjanjian, strategi perjanjian yang digunakan oleh British. Bagaimana British ni dia sangat favorite menggunakan perjanjian, disebabkan bila ada perjanjian tak ada orang boleh pertikaikan kuasa dia dekat sesebuah kawasan. Sebab itulah bila jadi satu peristiwa dekat tanah Melayu, kalau dia dapatkan satu negeri, dia pastikan sultan atau pembesar dekat negeri tersebut sign surat perjanjian mengatakan sesuatu kawasan atau sesuatu benda yang British nak itu menjadi milik British. So lepas ini kalau ada orang pertikai, British boleh tunjukkan surat perjanjian. Ini bukti dia bahawa surat ini telah ditandatangani. Nampak tak? Sebab itu saya kata dekat situ, strategi ini merupakan strategi yang paling penting. Sebab ianya merupakan strategi yang paling favorite, sebab strategi inilah yang membuktikan kekuasaan British, kekuasaan orang kata kekuasaan penjajah di negara kita. Okey? Dan contoh peristiwa yang menggunakan perjanjian, kita ada banyak sebenarnya, banyak bentuk perjanjian yang pernah dilakukan, yang pernah ditandatangani antara sultan dengan British, sultan dengan Belanda, pembesar dengan British, pembesar dengan Belanda. Okey, antaranya yang paling famous adalah perjanjian British dengan Sungai Ujong. Sungai Ujong ini merupakan satu daerah di Negeri Sembilan. Okey, kalau di bagaimana ada dua orang pembesar dekat Sungai Ujong ini bergaduh. Okey, dua orang pembesar ini bergaduh dan seorang pembesar telah minta tolong British untuk membantu untuk mengalahkan pembesar yang seorang lagi. Dan bila British dah tolong, sebelum British tolong, British minta atau British beri syarat kepada pembesar ini untuk tanda tangani surat perjanjian dahulu, baru British nak tolong. Kalau tak ada tanda tangani surat, British tak nak tolong. Okey. Jadi pembesar yang minta tolong dengan British ni pun sign surat perjanjian dan akhirnya British telah membantu pembesar ini mengalahkan seteru dia ataupun musuh dia. Okey. Dan apa isi-isi perjanjian ni? Isi-isi perjanjian ni lazimnya ianya memberi kebaikan kepada British lah berbanding kepada pembesar. Tak apa, peristiwa perjanjian Sungai Ujong ini kamu akan belajar nanti pada bab yang ketiga. Okey, bila kita belajar tentang negeri-negeri Melayu bersekutu. Mengenai perjanjian
British Sungai Ujung. Okey, dan setiap negeri-negeri ada kat tanah Melayu ni akan ada peristiwa dan perjanjian-perjanjian mereka yang berasingan. Tak apa, nanti kita akan tengok. Okey, lepas tu yang seterusnya kita ada strategi manipulasi. Dah kena gambar tu macam orang main puppet kan. Apa ini manipulasi? Okey, manipulasi ini adalah satu cara memutarbelikkan fakta dan mempengaruhi sesuatu pihak. Macam manipulasi, macam kita dekat orang ni cakap lain, dekat orang ni kita cakap lain. Dalam bahasa mudahnya, manipulasi ni macam kita jadi batu api. Siapa yang pernah jadi batu api kat sini? Okey. Contoh ada dua orang kawan kamu bergaduh kan? Dengan kawan ni kamu cakap benda lain. Dengan kawan ni kamu cakap benda lain. Lepas tu dia orang pun macam geram bergaduh antara satu sama lain. Contohnya kau pergi kat kawan ni, kau tahu tak dia tu cakap macam ni. Lepas tu awak pergi kat kawan ni lain pula, awak cakap benda lain. Kau tahu tak kawan ni cakap lain. Untuk apa? Untuk menggaduh, untuk orang kata mentegangkan lagi mereka. Itu kita bagi batu pelik. Maknanya kamu memanipulasikan fakta atau memutarbelikkan fakta, dan benda inilah yang selalu British guna atau yang selalu penjajah guna dalam dia nak menipu atau mempengaruhi orang-orang kat tanah Melayu ni dulu. Geram. Kamu tengok kat situ, strategi melaga-lagakan tokoh tempatan ataupun sesuatu dalam mereka tu batu api. Tolonglah jangan jadi batu api. Okey, contoh peristiwa kat situ. Apa isu-isu yang selalu? Ini satu jadi masalah. Bukan saya nak menyokong penjajah, tapi ini menjadi masalah bila orang-orang tokoh-tokoh tempatan ni atau pembesar dan sultan-sultan dekat negara kita dahulu, mereka sendiri mempunyai orang kata masalah antara sendiri. Apa masalah-masalah berlaku antara pembesar dengan pembesar dengan sultan ni? Dia adalah yang paling lazim adalah mengenai perebutan tahta dan kuasa. Bila ada satu kawasan dan kawasan ini mempunyai sumber hasil bumi yang banyak yang boleh memberi kekayaan kepada seseorang, disitulah di mana pembesar ini nak kuasai, dan bila ada dua pembesar nak kuasai, bergaduh dua pembesar ni, ni nak kalahkan yang ni pun nak kalahkan yang ni. Nampak tak di peristiwa orang kata pergaduhan dalaman ini? Dan bila British tengok dekat luar, ada orang dua pembesar tengah bergaduh. Dekat sinilah dia macam apa kata aku jadi batu api. Contohnya. Okey, di situ dia pergi dekat contoh bagi situasi dua pembesar bergaduh Okey, dia pergi kat pembesar ni, apa kata aku tolong kau? Aku tolong kau untuk kalahkan musuh kau ni. Lepas tu yang pembesar dia betul lah, tolonglah aku nak kalahkan pembesar ni. British pun tolong. Ini kita panggil manipulasi. Okey, dan benda ni bukan saja kuasa. Contoh perebutan tahta. Bagaimana dua orang anak raja nak berebut jadi sultan. Contoh sultan kat sini, sultan Perak. Sultan Perak mangkat. Okey, lepas tu ada seorang sultan, aku nak jadi raja. Tak, aku nak jadi raja, aku paling sulung, aku yang paling tua, aku yang paling segala macam. Bergaduh-gaduh antara satu sama lain sebab nak ambil orang kata tahta sebagai seorang sultan sebuah negeri. Dan bila British nampak, di sinilah digunakan cara manipulasi untuk menyokong satu pihak mengalahkan pihak yang lain. Nampak tak? Bila ada masalah dalaman dalam sesebuah orang kata dalam satu organisasi, ianya akan memudahkan orang luar untuk memanipulasikan keadaan tersebut. Sebab itulah apa yang kamu boleh belajar dekat sini, bila kamu dalam satu organisasi, dalam satu pertubuhan, dalam satu keluarga, janganlah bergaduh antara satu sama lain. Sebab apa? Sebenarnya contoh dalam keluarga, kamu bergaduh antara adik-beradik. Okey, orang luar ni, orang yang di luar keluarga kami suka tengok korang bergaduh. Lagi mereka akan cucuk untuk menjauhkan lagi hubungan antara adik-beradik. Sebab itulah bila dalam satu organisasi dan satu keluarga, jangan senang untuk bergaduh dan selalulah bertolak ansur antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab kita tahu dekat luar-luar ni semua banyak orang yang tak suka dengan keluarga kita. Sebelum dah masuk hal keluarga pula. Sebab itu penting untuk kamu tahu bahawa British ni suka tengok orang-orang tanah Melayu ni bergaduh antara satu sama lain. Sebab apa? Bila bergaduh, senang untuk dicucuk. Nampak tak? Dah macam-macam bawang dah cucuk ni. Okey? Okey. Dan antara peristiwa perebutan tahta yang paling famous yang pernah berlaku adalah ketika peristiwa kejatuhan Pulau Pinang kepada British.
Bagaimana kita tahu dahulu Pulau Pinang merupakan satu daerah dalam Kedah? Okey, bagaimana pegawai British melihat bahawa dekat negeri Kedah ini ada masalah dalaman, masalah perebutan tahta, di mana ada orang kata tahta Sultan Kedah itu ingin direbutkan oleh dua pihak yang berbeza. Okey, jadi bila ada pergaduhan di sinilah British masuk untuk mencucuk-cucuk satu pihak untuk orang kata menewaskan pihak yang lain. Okey, itu antara. Tapi kalau kamu tengok, nak dengar peristiwa, nak tengok ataupun nak belajar mengenai peristiwa ini yang lebih lanjut, nanti kita akan belajar pada bab yang kedua mengenai negeri pembentukan negeri-negeri Selat. Menarik untuk kamu tengok bagaimana Pulau Pinang boleh jatuh ke tangan British. Okey, itu adalah cara manipulasi. Dan contoh itu perebutan tahta. Okey, satu lagi adalah perebutan kuasa dekat Selangor. Bagaimana ada satu kawasan dekat daerah Kelang. Kelang Selangor, siapa duduk Selangor tahu daerah Kelang. Daerah Kelang Selangor ini dahulunya kaya dengan biji timah. Dan siapa yang menguasai kawasan ini confirm akan jadi kaya. Di sinilah ada dua orang pembesar bergaduh nak dapatkan penguasaan Kelang ni. Bila bergaduh di sinilah di mana untuk orang kata menamatkan pergaduhan ini, pembesar-pembesar di Selangor meminta tolong dengan British. British pun lagi sukalah nak mencucuk-cucuk. Okey, dapat tak dekat situ? Bagaimana kalau kita ada masalah dalaman, ini lagi mudah untuk orang luar memusnahkan kita. Okey, dapat kat situ. Itu cara yang kelima. Cara yang keenam yang selalu digunakan oleh penjajah adalah ugutan dan desakan. Kalau muat dalam gambar tu ada orang tunjuk pistol tu, nak kena tembak ke? Itu nak bagi orang kata satu analogi ataupun simbol mengenai ugutan dan desakan. Satu lagi strategi yang suka digunakan oleh British ataupun saya selalu guna British tapi sebenarnya penjajah, bukan British je. Okey, penjajah adalah strategi mengugut, nak mendesak. Okey, strategi mengugut ini dia adalah strategi mengugut sesebuah pihak untuk melakukan apa yang diingini. Macam mana British ni boleh ugut? Apa yang kuat sangat ke British ni boleh kuat sangat ke penjajah ini nak mengugut-ugut? Okey, okey, penjajah dahulu dikatakan kekuasaan ketenteraan mereka lebih hebat daripada orang-orang kat tanah Melayu. Okey, dan antara ugutan-ugutan yang selalu diterima oleh tokoh-tokoh tempatan adalah ugutan untuk berperang. Kalau kau tak ikut cakap Portugal, tak ikut cakap Belanda, kita orang akan serang guna tentera. Ikut cakap kita orang ke tidak? Begitu macam tu umpama dia, analogi ni bagaimana peristiwa ugutan itu berlaku. Okey, itu peperangan. Ataupun kalau contoh penjajah nak suruh pembesar atau sultan ni buat satu tapi pembesar tu tak nak, dia akan desak. Sign surat ni. Kalau tak sign nanti kita orang akan bunuh. Nampak tak? Okey, jadi dia pun kena sign perjanjian. Okey, sebab kan takut dengan ugutan dan juga desakan. Okey, dan bila ada ugutan dan desakan inilah yang melahirkan rasa takut. Okey, kepada penduduk-penduduk tempatan. Okey, kepada sultan dan juga pembesar di tanah Melayu. Okey, dapat tak? Dan antara peristiwa yang paling famous mengenai ugutan desakan ini adalah antara peristiwa James Brooke yang merupakan penjajah negeri Sarawak dengan Sultan Brunei. Ini kamu akan belajar nanti peristiwa James Brooke dengan Sultan Brunei ini pada bab yang kelima, bila kita belajar tentang penjajahan di Sabah dan juga Sarawak. Okey, saya ceritakan sedikit bagaimana dahulu Sarawak merupakan satu negeri yang di bawah penguasaan Sultan Brunei. Okey, dan bila ada seorang penjajah yang bernama James Brooke ini datang, dia ingin mendapatkan Sarawak. Okey, dan dia telah berjumpa dengan Sultan Brunei untuk dia mengugut. Macam mana cara dia ugut? Dia bawa bala-bala tentera dia, kapal-kapal perang dia untuk orang kata parking. Okey, parking dekat dengan istana. Orang kata dekat dengan istana Sultan Brunei. Okey, jadi bila James Brooke datang jumpa dengan Sultan Brunei, dia bagi amaran. Okey, Sultan Brunei kena berikan Sarawak kepada James Brooke. Kalau Sultan Brunei tak nak beri, kita orang akan serang istana Sultan Brunei ni dengan kapal-kapal perang yang kita orang ada. Nampak tak bagaimana James Brooke mengugut? Sultan Brunei pun macam, alamak,
Dia tengok askar dia, alamak tak ramai macam James Brooke. Jadi dia pun rasa macam, alamak kalau aku tidak, orang kata tidak mengakui ataupun tidak memberikan Sarawak kepada James Brooke, habislah aku dan juga habislah Beta. Contoh gunakan Beta, habislah Beta dan juga orang kata orang-orang di Sarawak ataupun di Brunei. Okey, dia terpaksalah Sultan Brunei ikut gugutan dan desakan James Brooke sebabkan takut dengan kekuatan ketenteraan James Brooke. Okey, ini dan banyak lagi peristiwa ugutan dan desakan ni. Bukan James Brooke je, kat tanah Melayu pun ada. Tak apa, nanti bila korang akan tengok satu bab ke satu bab nanti bagaimana British menguasai negara kita, akan muncul peristiwa-peristiwa yang menarik untuk kita bincangkan yang ada kaitan dengan setiap strategi-strategi yang kita belajar pada hari ini. Okey, sebab itu penting 7 strategi yang saya bincangkan pada hari ini. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok cara yang terakhir, iaitu cara pajakan. Okey, cara pajakan. Okey, cara pajakan, kamu tengok kat situ, ianya adalah strategi yang digunakan dengan menyewa ataupun memajak sesebuah kawasan di tanah jajahan. Ini cara bagaimana sesebuah penjajah itu dia datang ke satu kawasan dan dia cuba memajak ataupun menyewa dengan pemilik kawasan tersebut. Okey, dan strategi ini lazimnya banyak dilakukan dalam perkembangan penjajahan di Sabah. Dekat Sabah nanti bila korang belajar bab yang kelima nanti, bila korang belajar tentang penjajahan di Sabah, kita akan tengok bagaimana Sabah ni dahulu merupakan dua wilayah yang berbeza. Okey, satu di bawah penguasaan Sultan Brunei, satu di bawah penguasaan Sultan Sulu. Bagaimana dua wilayah ni nanti akan digabungkan menjadi satu negeri yang digelar sebagai Sabah. Okey, kenapa tiba-tiba boleh digabungkan? Banyak peristiwa-peristiwa dia. Okey, bagaimana nanti akan ada Edward Dern, akan ada Gustavus dan sebagainya. Penjajah-penjajah ini akan memajak, menyewa dan sebagainya, menjual dan membeli kawasan-kawasan yang ada kat Sabah ni, sehingga nanti akan wujudnya satu kawasan negeri Sabah yang akan dikuasai oleh SBUB ataupun Syarikat Borneo Utara British. Tak apa, nanti saya akan terangkan. So secara orang kata asasnya, kamu tahu bagaimana salah satu cara untuk penjajah mendapatkan tanah jajahan dengan cara memajak ataupun menyewa tanah jajahan tersebut. Okey, so itu adalah 7 cara. Okey, tu kamu tengok itu, antaranya contoh peristiwa adalah SBUB dan juga SBUB dan antara Sultan Sulu dan juga Sultan Brunei. Okey, dapat dekat situ ya. Dan kalau kamu kat situ, kita dah belajar 7 cara. Okey, dan ketujuh cara ini ada penjajah yang menggunakan kesemua cara. Ada penjajah yang menggunakan beberapa. Dan ada penjajah yang menggunakan satu cara dan ada cara-cara yang lain. Dan kalau tengok dalam slide saya itu adalah 3 negara yang pernah menjajah negara kita. Kita ada Portugal, Belanda dan juga British. Dan Portugal sangat terkenal dengan strategi serangan fizikal. Mereka suka perang. Okey, tapi bila sampai zaman Belanda dia suka guna 3 cara, iaitu yang kita dah belajar tadi. Ini semua yang cara yang korang dah belajar, 7 cara tadi. Dan kita akan tengok antara 7 cara ini, setiap negara-negara yang pernah menjajah, mereka suka guna cara yang mana. Belanda dia suka guna serangan fizikal, suka guna pakatan dan juga perjanjian. Okey, kalau British dia menarik, dia suka guna 7 cara. Semua 7 cara ni digunakan. Dan sebenarnya macam saya cakap tadi di awal video tadi, penjajah tidak hanya gunakan 7 cara ini, mereka ada banyak lagi cara, tetapi 7 ini yang paling lazim digunakan. Okey, kalau kau tengok dekat situ. Okey, so ini adalah antara orang kata strategi yang digunakan. Okey, sangat penting untuk korang tahu setiap orang kata strategi ini, sebab nanti bila korang akan tengok bila penjajah-penjajah ini datang ke sebuah kawasan ataupun sebuah negeri, dia akan memilih nak gunakan cara yang mana. Contoh negeri ini digunakan cara apa, negeri ini gunakan strategi apa. Penting untuk korang tahu, sebab dalam tingkatan 3 korang akan banyak belajar peristiwa-peristiwa penjajahan. Sebab itu sangat penting untuk korang tahu strategi ini. Okey, so saya rasa sampai di situ saja video saya pada hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam video-video yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik untuk kita bincangkan. Dan jangan lupakan saya, Sir Histrozi, dalam e-tuition subjek
sejarah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.